Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua, para CBO, para pengurus agensi dan pengurus agensi eksekutif, iaitu para DM, dan kepada anda semua yang hadir pada malam hari ini yang merupakan rakan ahli keluarga besar CNI di mana sahaja anda berada, sama ada anda dari Borneo, Sabah dan juga Sarawak, ataupun daripada Semenanjung Malaysia, kawasan utara, tengah, selatan maupun di pantai timur Semenanjung, dan rakan CBO kita dari negara Brunei dan juga pastinya rakan daripada negara Singapura. Apa khabar anda semua? Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan luar biasa dan sentiasa sihat sejahtera dalam keadaan sekarang ini, cuaca yang tak menentu. Saya harap kita semua sentiasa menjaga kesihatan kita bersama dengan produk-produk kesihatan CNI yang pastinya dapat membantu kita semua dalam memelihara dan menjaga kesihatan kita maupun keluarga kita dan juga rakan-rakan kita. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada anda semua selamat datang ke kelas kita pada malam hari ini. Dan kita sebenarnya, saya nak share screen sebentar. Okey, sekejap ya. Alright. Okey. Saya harap anda dapat lihat di skrin. Cik Mazhar boleh dapat lihat? Boleh. Alright, okey. Boleh. Alright, terima kasih Mr. Tang Tek Sang. Okey. Kepada anda semua, selamat datang ke kelas istimewa berkenaan dengan enzim pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, okey, saya ingin mengucapkan tahniah kepada sang juara CNI Greece dan selamat pulang ke tanah air kepada mereka yang berjaya dan menyertai kempen Winners Trip pada kali ini, pada minggu yang lalu, dan baru saja pulang pada semalam dan hari ini ke Athens dan Santorini, Greece. Okey, pastinya satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan apabila memenangi dan melancong bersama dengan CNI, dan saya harap kita semua dapat bersama kita membakar semangat kita untuk kita terus bersama dengan CNI, dan tahniah sekali lagi kepada mereka. Okey, baik. Jadi untuk kelas pada malam hari ini, kita membawakan satu topik yang sangat istimewa dan sangat penting, iaitu enzim, gout dan batu karang. Okey. Dan kelas sebenarnya, untuk pengetahuan semua, kelas khas berkenaan dengan enzim ini telah kita mulakan pada bulan Jun lagi, dengan topik-topik yang menarik sebelum ini, okey, berkenaan dengan enzim dan juga kesihatan, iaitu seperti tonik hati terpenting. Kemudian seterusnya pada bulan Julai, enzim kencing manis dan risiko buah pinggang, dan pada bulan yang lalu kita membicarakan satu topik berkenaan dengan kesihatan jantung dan juga saluran darah. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada malam hari ini untuk kita sama-sama menimba ilmu dan juga berkongsi pengalaman berkenaan dengan enzim pada kelas khas berkenaan dengan enzim ini. Dan untuk anda semua, untuk mengikuti kelas-kelas enzim yang lalu, boleh melayari ataupun dapatkan linknya di YouTube, okey, di YouTube AST Studios. Alright. Jadi pada malam ini kita nak tahu bagaimana sebenarnya keistimewaan dan juga kehebatan CNI enzim ni dapat membantu dalam permasalahan gout dan juga batu karang. Okey, dan bersama kita seorang speaker yang luar biasa, iaitu konsultan kanan pemakanan CNI, iaitu Cik Mazlah Ibrahim, akan mengupas berkenaan dengan topik ini sebentar lagi. Jadi siap sedia dengan pen dan juga buku anda untuk kita manfaatkan apa yang akan kita sama-sama pelajari pada malam hari ini. Tapi sebelum kita akan bersama dengan beliau, saya ada beberapa update dan juga informasi untuk anda semua. Iaitu yang pertamanya berkenaan dengan promosi khas referral, okey, iaitu package penajaan NEI 2 yang kita telah mulakan daripada 1 Ogos yang lalu,
Jadi peluang untuk mereka yang belum menyertai CNI ini, jangan anda lepaskan peluang ini untuk sarankan kepada mereka produk-produk di dalam package ini ada 3 set ataupun 3 package produk, iaitu Leaf dan juga Ecstasy, Leaf dan juga Royal Jelly, Vitasi dan juga Leaf dan juga Neoganic. Jadi dengan produk-produk ini kita boleh sarankan kepada mereka untuk kita pastikan mereka mendapatkan kesan yang terbaik daripada produk CNI apabila mereka baru mula untuk menggunakan produk CNI. Okey, jadi seterusnya selain daripada ini, untuk promosi khas referral ini anda berpeluang untuk mendapatkan insentif bernilai RM50 dan insentif ini akan dibayar secara mingguan untuk setiap satu package yang anda taja menggunakan promosi khas referral ini. Kemudian seterusnya ada berita baik lagi berkenaan dengan promosi khas insentif pembelian ulangan. Ini juga terbuka kepada untuk pengetahuan semua, ia terbuka kepada semua CBO yang telah menyertai CNI, iaitu promosi khas insentif pembelian ulangan ini telah bermula daripada 1 Ogos yang lalu juga. Okey. Bukan sahaja orang yang belum join je, jadi semua orang dalam CNI, iaitu anda semua sebagai CBO boleh mendapatkan 3 package pembelian ulangan ini dan dapatkan lebih penyematan. Kalau kita boleh lihat, penyematannya sehingga RM50 untuk setiap package, dan untuk anda semua ada insentif istimewa. Boleh dapatkan kelayakan referral 100 PSPV bernilai RM25 dan untuk AM dan ke atas ada dia punya terms and conditionnya. Anda juga boleh mendapatkan insentif bernilai RM25 juga. Jadi dengan total keseluruhan RM50. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita manfaatkan 2 package yang telah diperkenalkan oleh CNI ini dari bulan Ogos yang lalu, dan package promosi khas ini akan berlangsung sehingga 31 Disember. Jadi jangan lepaskan peluang. Alright, seterusnya ada berita yang ingin saya kongsikan kepada anda semua juga, iaitu kempen CNI Enzyme di social media. Jadi saya ingin menyeru kita semua memainkan peranan untuk menyebarkan dan memviralkan lagi, okey, berkenaan dengan produk istimewa daripada CNI, iaitu LEAF dan juga Life Enzyme. Okey, terutamanya di Facebook dan juga Instagram. Jadi jutaan terima kasih kepada anda semua yang telah join dan juga bergabung bersama kita, di mana kempen social media ini telah kita lancarkan dari bulan Jun yang lalu, dan kita boleh dapatkan informasi-informasi yang terkini berkenaan dengan enzim dan juga pengalaman anda, terutamanya apabila mengamalkan CNI enzim di seluruh Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Jadi kepada anda semua saya ingin ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kerana telah join kita untuk kita sebarkan lagi manfaat CNI enzim. Dan untuk anda, jom kita sama-sama meriahkan dan banjirkan lagi social media kita, terutama di Facebook dan juga Instagram, dengan posting-posting anda dengan menggunakan 3 hashtag ini. Saya sudah enzim, hashtag enzim dan juga hashtag CNI Malaysia. Dan untuk anda semua, saya ingin mengucapkan tahniah kerana kita dah mencapai lebih daripada 1000 posting yang telah anda muat naik di social media anda. Tapi kita nak lebih lagi. Kita tak nak dia boleh kita katakan seperti sejuk lepas ni. Kita nak makin hangatkan lagi social media kita. Jadi jom posting dengan cara yang mudah saja. Ambil foto anda bersama Life Enzyme ataupun LEAF, kemudian share di Facebook dan juga Insta anda. Kemudian seterusnya typekan sedikit kata-kata dari hati anda. Okey, apa saja pengalaman anda berkenaan dengan CNI enzim ataupun lifestyle anda apabila mengamalkan enzim daripada CNI, dan letakkan hashtag yang telah saya sebutkan tadi. Okey, baik. Kemudian alright,
itu sedikit informasi untuk anda semua pada malam hari ini sebelum kita bermula. Jadi ada sedikit peringatan mesra. Pastikan video anda dibuka dan mikrofon anda ditutup supaya perjalanan kelas kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk anda, boleh rename nama anda disertai dengan nama akaun, disertai dengan lokasi untuk tujuan pendaftaran. Kemudian seterusnya, istimewanya di sepanjang sesi pembelajaran kita pada malam hari ini berkenaan dengan enzim, gout dan batu karang ini, soalan dibolehkan melalui ruangan chat. Jadi jangan segan silu, boleh typekan persoalan anda yang anda ingin tanyakan kepada panel kita pada malam hari ini di ruangan chat dan nanti kami akan bersama dengan soalan tersebut. Okey. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa lagi untuk membincangkan topik berkenaan dengan enzim, gout dan juga batu karang ini, saya ingin menjemput Cik Mazlah Ibrahim untuk perkongsian beliau. Dipersilakan Cik Mazlah. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Zaidi sebagai pengurusi majlis, dan terima kasih juga kepada anda semua yang ikut serta program pada malam ini. Kita nampak peserta pada malam ini sudah pada jumlah 83 orang. Jadinya dalam keadaan situasi apabila orang sudah mula untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar kerana PKP sudah lama tak ada. Jadinya maka saya berterima kasih kerana anda ikut serta. Dan Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada anda semua kerana sudi bersama kami pada malam ini. Dan sekejap ya, saya ni kena sudah nak kena sekejap. Okey. Nampaknya suara saya ada sedikit orang kata tu masih lagi ada permasalahan, orang kata tu sore throat. Kenapa saya ni? Kerana saya bawa pulang daripada mengerjakan umrah, dan kalau nampak muka saya pun gelap semacam saja kerana cuaca yang begitu panas sekali, dan rakyat ataupun orang kata tu warga-warga negara daripada luar-luar negara sudah mula membuka pintu untuk keluar untuk membuat umrah. Di Indonesia saja yang hantar jumlah jemaah umrah baru saja buka pintu dan beratus ribu yang ikut serta. Jadi memang pack lah di situ dan cuaca yang amat panas akan efek lah. Jadinya maaf kalau suara saya garau. Jadinya untuk malam ini program kita adalah enzim, gout dan batu karang. Okey. Topik yang keempat untuk siri enzim online program. Jadinya topik ini, kenapa kita nak buat topik enzim, gout dan batu karang. Ramai yang orang selalu, ini adalah antara topik-topik yang bila kita lukis, kita buatkan, orang kata tu, kita ada borang maklum balas yang anda letakkan, dan antara topik yang tertinggi yang diminta untuk dikongsikan oleh kami adalah masalah gout dan juga batu karang. Jadinya pada akhir rancangan ini nanti ada juga borang maklum balas, dan kami memang mengalukan anda menuliskan di situ dan juga apa topik yang anda rasa anda ingin kami kongsikan bersama. Okey. Jadinya kedua adalah tadi Dr. Zaidi ada beritahu, sekiranya dalam anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, pastikan anda tuliskan pertanyaan-pertanyaan ini, dan kami akan cuba untuk merungkai pertanyaan ini dan memberikan jawapan. Sekiranya tidak dapat kami masih untuk jawab pada malam ini pun, kita akan jawabkan secepat mungkin. Dan sekiranya anda mempunyai tips dan juga testimoni tentang permasalahan, mungkin anda ada cerita tentang diri sendiri ataupun customer dan juga downline anda, silakan type juga dalam chat, ruangan chat. So, perkongsian pada malam ini kita akan mengupas 3 permasalahan, iaitu adalah apa itu gout. Apa itu gout? Jadinya memang kita nak tahu sama ada gout ini merupakan penyakit yang serius
di Malaysia ataupun tidak. Kalau Malaysia mempunyai permasalahan yang serius, cara kehidupan kita dan pemakanan kita adalah sama. Jadinya dia akan efek juga bagi orang-orang di Brunei dan juga di Singapura. So satu gout, kita akan mengupaskan tentang gout, dan kemudian kita juga akan mengupaskan tentang apa itu batu karang. Ya, apa itu batu karang. Dan ketiga adalah batu karang hempedu. Jadinya 3 permasalahan. Bila orang kata batu karang dan batu karang empedu. Kalau bahasa English, batu karang ni kita selalu panggil kidney stone. Untuk batu karang empedu kita panggil gallstone. Ya, gallstone. Jadi ini antara perbezaan, dan kita akan kupas apa yang menyebabkan, apa puncanya. Okay. Kemudian saya akan kaitkan ketiga-tiga permasalahan dengan sistem detoksifikasi. Pentingnya untuk menguraikan toksin, ya, toksin. Dan kemudian bagaimana pula kita dapat membantu menggunakan life enzyme dan life enzyme advanced formula dalam penguraian masalah-masalah yang kita kongsikan sebentar tadi, sebentar nanti. Dan kemudian apakah produk-produk lain yang boleh kita rekomenkan sekali. Okay? Jadinya ketika inilah dia perkongsian yang ingin saya kongsikan mengikut agenda-agendanya, dan yes, kita sama-sama belajar pada malam ini, ya. Saya ingin mendapat perkongsian daripada anda dan daripada kita santai pada malam ini. Okay. So gout. Okay, apa itu gout, ya? Kalau anda nampak bila orang kata tentang gout, banyak orang akan pergi kepada kaki, sama ada di buku lali ataupun di bahagian orang kata tu bahagian orang kata sendi di jari kaki, ya. Tetapi gout ni sebenarnya boleh menyerang berbagai tempat yang ada mempunyai sendi-sendi. Okay. Selalunya di bahagian bawah, kita punya badan. Okay. Itu satu. Ataupun jauh daripada badan. Kenapa ini berlaku? So anda kena tahu bahawa ianya berkaitan dengan pengaliran darah dan apa yang ada dalam darah. So jadinya bila darah itu perlu untuk setiap kali perlu orang kata tu diproseskan, perlu dihantar kepada orang kata tu semua organ-organ dalaman kita, dan kemudian sisa-sisa buangan akan dikeluarkan daripada organ-organ dalaman. Dan katakanlah bila anda pergi masuk kita keluar ke dalam orang kata tu ke kaki, dan pastinya untuk setiap darah aliran darah ini perlu daripada darah ke kaki akan pergi balik semula ke jantung. Jantung ke kaki. Tetapi apabila kita di bahagian bawah ni, kaki ni, bila kita maksudnya orang kata anti-gravity. Anti-gravity jadinya slow. Pengaliran darah untuk naik ke jantung ini, turun bahagian bawah ini akan lebih orang kata lambat. Okay, kenapa ini akan berlaku? Akan lebih serius sekiranya yang dalam darah itu mempunyai toksin-toksin yang tinggi. So jadinya itu yang selalu efek di bahagian bawah. Okay. Kalau gout ni boleh katakan di bahagian kaki, bukan saja di kaki, di buku lali pun ada, di lutut, ya, di tangan, di hujung-hujung tangan, dan kemudian kalau kita nampak dekat sini juga di pinggang, orang kata tu di sendi di bahagian punggung, di pelvis, dan juga di bahagian tulang belakang. Kadang-kadang orang tentang tulang belakang ni banyak orang kata slip disc sebagainya. Slip disc memang berlaku, tapi ada yang orang akan slip disc, tapi bila cek betul is actually because ada uric acid yang terkumpul, dan itu adalah gout. Okay. Jadinya ianya terkumpul uric acid, ya, terkumpul di situ dan menyebabkan sendi akan menjadi bengkak dan merah. Okay. Dan kalau anda ambil secara mikroskop uric acid ini, ya, dia punya bentuknya adalah kristal uric acid ini, dia macam jarum-jarum yang halus. So bayangkanlah jarum-jarum yang halus ini ada di sendi-sendi kita, pasti kita akan rasa sakit. Okay. So jadi bagaimanakah gout ini terjadi?
Gout ini adalah sejenis penyakit arteritis, ya, arteritis. Orang kata tentang arteritis adalah keadaan pembengkakan, terutamanya di bahagian sendi, ya, pembengkakan sendi. Kedua, dia berpunca daripada pengumpulan asid urik, pada sendi dan tisu lembut di sekeliling sendi, terutama bahagian kaki. So saya dah beritahu tadi kenapa di bahagian bawah badan kita. Sekarang ni orang penyakit gout semakin meningkat di Malaysia. Dijangka pada 2060 sekiranya orang rakyat Malaysia ni tak ambil peduli tentang gout, so gout akan boleh menyebabkan kematian. 55%. Kalau dulu, kalau kita tengok tidak ada dengar tentang orang mati disebabkan gout. Pada tahun 2060 dijangkakan naik mendadak 55%. Sekarang ini di Malaysia 5 lelaki kalau nisbahnya kepada 1 perempuan yang mengalami gout. So lelaki lebih, orang kata, lalu terkesan daripada gout. Dan bagi orang lelaki, umur yang selalu kena gout antara 20 hingga 40-an. 20 hingga 50-an. Bagi wanita, bagi wanita kena gout selepas menopause. Ini kebanyakannya. Tetapi saya tahu ada juga kalangan wanita yang tidak makan sayur, yang suka makan daging, yang suka makan, orang kata tu, burger, ribs dan sebagainya. Jadinya uric acidnya akan boleh tinggi walaupun dia masih belum menopause. So jadinya di sini anda tahu orang masalah gout lebih cenderung kepada permasalahan yang dihadapi oleh orang lelaki. Kalau uric acid ni terlampau tinggi, dia boleh menyebabkan batu karang. Sebab tu topik kita pada hari ini ada kaitannya dengan uric acid kemudian dengan batu karang. Dan kalau batu karang ini, uric acid makin lama makin tinggi juga, ia boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Mungkin di antara anda yang ada mempunyai mesin kuantum, dan anda akan nampak dalam sistem, orang kata tu buah pinggang, dan bila masalah uric acid ini adalah salah satu elemen di dalam untuk cek buah pinggang. Kenapa? Ini menunjukkan buah pinggang tidak dapat menguraikan toksin yang uric acid ini. Sepatutnya, kenapa setiap orang ada yang boleh, maknanya uric acid, tidak mempunyai uric acid, makan yang sama, tapi ada orang yang makan yang sama tetapi mempunyai uric acid. Kerana proses penguraian toksin ini berbeza. Dan perlu cukup jumlah, antara yang paling kritikal adalah enzim untuk membantu penguraian toksin. Sebab itu topik enzim dengan gout dan juga batu karang ini amat penting dalam kita mengenalinya. Kerana ini adalah proses penguraian toksin. Gout So bila kita cerita tentang gout, kita lihat sekarang memang ramai memang orang mempunyai permasalahan gout. Kalau kita lihat tentang gout ni, dia punya sakit akan lama. Jadinya dia akan efek aktiviti harian. Terutama kalau anda nampak orang jalan terdengkut-dengkut begitu. Jadinya kerana nak pijak pun sakit. Jadi aktiviti harian. Kalau jalan pun susah, macam manakan pula kita nak boleh untuk buat jogging dan senaman dan sebagainya. So aktiviti harian terjejas. Dan kemudian kita punya productivity level pun tinggi. Maknanya ekonomi kita boleh terjejas kerana kita boleh kena ambil cuti sakit contohnya. Dan ketika ini juga ramai ataupun banyak employer ataupun employer, salah satu daripada cara mereka untuk hire pekerja-pekerja adalah untuk buat ujian darah, untuk tengok sama ada mereka pekerja ini mempunyai gout yang orang kata tu yang kronik ataupun tidak. So kalau yes, so chances untuk dapatkan pekerjaan pun susah. Ketiga, sekiranya bila orang tu ada gout, dia makan sakit, lepas tu dia makan ubat tahan sakit, pun ada masalah juga kerana ini akan menyebabkan makanan painkiller yang berlebihan akan menyebabkan kerosakan buah pinggang.
Dan kristal uric acid juga yang terenak ni juga boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Dan kalau kita nampak pengenapan di pemendapan uric acid ini di sendi-sendi, contohnya di tangan, di kaki, di lutut, dia boleh menyebabkan organ tersebut ataupun di kawasan tangan di sendi-sendi tersebut dia membengkak, kemudian benjol, dia akan menyebabkan kecacatan. So ini antara lagi risiko yang lebih serius, bukan hanya cerita pasal gout saja. Dan kaitan juga akan bagi orang yang mempunyai masalah kencing manis, metabolik, masalah kencing manis, dan juga masalah buah pinggang, dia akan lebih serius juga. Okay. Dan juga masalah jantung dan pengaliran darah. Okay. So, sebab itulah orang kata, banyak orang kata ingatkan, oh gout, tak ada boleh, makan ubat aja okey. Makan ubat aja pun. But then, now saya ingin berkongsi dengan anda, jangan ambil enteng tentang permasalahan gout sekiranya anda ada, sekiranya orang yang anda sayang ada. Kerana risiko akan lebih memudaratkan. Okay. Tanda gout. Okay. Memang dia akan serang sendi seperti yang saya kongsikan. Pertama, sendi akan sakit secara tiba-tiba. Permulaannya terutamanya pada waktu malam. Selalu orang tanya, kenapa waktu malam masalah gout ni akan lebih serius? Okey. Kalau anda lihat bahawa kita bila siang kita aktif, proses dalam kita untuk nutrients absorption ataupun penyerapan nutrisi, proses in terms of penguraian makanan, kemudian pengagihan makanan dan sebagainya. Belah malam, apabila kita tidak ada makanan yang kita makan, proses detoksifikasi mula terjadi. So jadinya proses dalam ketika ini, jadinya pengaliran darah bila nak detox pada sendi-sendi, dan nampaknya jumlah yang dia akan pressure dekat situ dan pastinya akan lebih sakit, lebih sakit. So that's why akan berlaku pada waktu malam. Okay, sendi akan rasa lebih panas dan bengkak. Anda akan nampak benda tu akan warna merah, dan kalau anda rasa memang panas. So jadinya bagi orang yang ada mempunyai gout, jadi anda boleh test kiranya, mungkin anda sudah tahu, tapi kalau tak itu anda boleh rasa. Selalu orang akan bandingkan perbezaan dengan arthritis yang biasa dan juga gout. Gout memang panas. Kalau arthritis, rheumatoid arthritis, dia tidak panas. Okey. Sendi akan rasa sensitif, berbisa, seperti dihiris pisau. Okay. So penyakit sakit ini akan berpanjangan jika tidak dirawat. Okay. Dan antara yang lain yang tanda yang anda akan nampak yang berkaitan tidak begitu direct adalah kerap kencing. Dan bila kencing pada jumlah yang banyak. Kenapa? Kerana gout ini adalah patutnya uric acid ini patutnya diuraikan dalam buah pinggang. So permasalahan buah pinggang sudah berlaku di situ, di mana orang kata tu sel-sel buah pinggang dah mula rosak. Jadinya dia akan proses untuk pembuangan air kencing pada jumlah yang banyak. Kemudian sensitif pada keadaan yang sejuk dan akan mula rasa demam. Makin lagi serius, makin rasa demam. So ini adalah tanda-tanda gout. Okay. Kemudian punca dan risiko. Okey, punca gout ini ataupun disebabkan pengumpulan uric acid di dalam sendi. Sudah saya beritahukan ya. Jadinya kenapa uric acid ini berlaku? Pertama, disebabkan oleh makanan tinggi purin. Apa itu purin? Ada sejenis protein. Di manakah nak dapat purin ni? Apa jenis makanan yang mempunyai tinggi purin? Nanti saya akan kongsikan. Kemudian, selain daripada tinggi purin, makanan tinggi gula pun. Tinggi gula. So, anda mungkin terperanjat. Gula pun boleh menyebabkan uric acid yang tinggi. Kerana gula, bila dalam bentuk yang tinggi, dia akan terkumpul juga di dalam saluran darah dan juga menyebabkan kencing. Bila saluran darah terlalu tinggi, dia akan membentuk kristal-kristal juga, dan dia akan okey juga untuk orang kata tu mencenderungkan dalam penambahan uric acid. Minuman beralkohol, ubat-ubatan yang tertentu, iaitu contohnya ubat-ubatan yang diuretik, iaitu untuk melawaskan pembuangan air kencing, dan juga aspirin, painkiller. Penyakit tertentu, sepertinya kencing manis, tekanan darah tinggi, dan juga buah pinggang. So ini punca-punca yang ada kaitan yang rapat dengan uric acid yang tinggi. Dan risikonya
pastinya bila diet yang tidak bagus, diet yang mempunyai makanan yang orang kata tu yang orang kata mengambil daging yang tinggi, jumlah orang kata protein yang tinggi, itu risiko yang gaya hidup. So gaya hidup ini berkaitan dengan saya tekankan tadi tentang penguraian kan. Apabila kita nak menguraikan makanan dalam badan kita, kita perlu aktif. So jadi jentera ataupun orang kata jentera mesin dalam badan kita dapat berfungsi dengan baik. So that's why kita kena aktif. So kalau orang itu duduk aja, so sedentary lifestyle yang tidak buat apa-apa, so jadinya proses untuk mengaktifkan jentera dalam badan kita itu akan kurang. So jadinya ini akan menyebabkan asid urik tidak dapat dikeluarkan. Obesity, berat badan yang berlebihan. Bila berat badan berlebihan, lemak akan tinggi dan kemudian juga dalam masa yang sama dia akan mengundang juga obesity yang tinggi. Sejarah keluarga, kalau keluarga adalah mempunyai masalah gout, so kemungkinan besar anda akan juga mempunyai masalah ini. Umur dan jantina. So tadi jantina saya beritahu lelaki lebih cenderung untuk mendapat gout. Umur bagi orang yang semakin lama semakin meningkat umur, dia akan mempunyai masalah gout. Okey, tentang gout ada dua faktor. Satu, ia disebabkan oleh asid urik yang berlebihan dalam badan. Okay. Jadi kenapa dia berlebihan? Disebabkan oleh makanan tinggi purin, makan tinggi all yang saya beritahukan punca ini. Kedua, akibat asid urik yang tidak dibuang dengan berkesan daripada badan. So, ini yang kita kata. Asid urik ni patutnya ada orang makan juga tapi tak ada masalah. Ia disebabkan proses penguraian toksin. So, bila toksin ini tidak dapat diuraikan, ada orang dapat menguraikan, ada yang tidak. So, kenapa ini tidak? So disebabkan oleh jumlah hormon dan yang paling penting adalah enzim. So itu kaitan tentang bagaimana kita nak mengaktifkan proses penguraian toksin di dalam badan kita. Yang penting adalah kritikal adalah unsur enzim yang perlu kita ada yang tinggi dalam badan. So di sinilah kaitan yang saya katakan tentang enzim. Okay? So now makanan yang tinggi purin, anda elak dia punya pengambilan dia. Organ dalaman iaitu hati, jantung, mempedal, ayam, ginjal, otak, usus, telur ikan bersama. Ini tinggi purin. So elak pengambilan. Kalau anda ada mempunyai tadi ada risiko mempunyai gout, jadinya ini makanan laut, udang, tiram, sardin, tuna, ikan bilis, sotong, kerang, ketam, yang mana bercengkerang lah. Makanan laut yang bercengkerang. Sayur ada juga, iaitu contohnya bunga kobis, bayam, asparagus, brokoli. Ada juga yang katakan tentang kobis. Yang ni saya kurang pasti. Mungkin kalau ada yang tahu sama ada kobis pun boleh menyebabkan gout, boleh type juga di situ. Okay, kemudian ke kacang. Kacang tanah, kacang hitam, pea. Semua sekali dalam bentuk kekacang, terutamanya alkohol, sama ada beer, wine. Lain-lain cendawan ataupun dal. Dal pun sama juga yang boleh menyebabkan ada mempunyai tinggi purin. So sekira anda mempunyai gout, yang suka makan dal, jadinya anda kalau boleh stop lah. Stop. Medium yang mempunyai ambil dalam bentuk sederhana, daging yang kurang lemak. Contohnya ayam, itik, ayam Belanda. Kalau berbandingkan dengan kambing dan lembu. So ikan yang kurang lemak, contohnya cod, salmon, ikan merah, ikan bawang putih, yang warnanya cerah. Contohnya warna gelap, contohnya kalau saya lihat gambar gelap, contohnya ikan gembung, ikan tenggiri. Ini warna yang gelap-gelap. So jadinya warna gelap ni selalu dia purin dia adalah dalam pertengahan. So ambil orang kata tu yang warna putih lah, kerapu kulitnya ataupun daging isinya warna putih. Hasil soya. Taufu, taufufa, tauge, tempe, susu soya. Ini dalam bentuk ambil sederhana. Yang nak ambil selalu, yang penting adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. So bagi orang yang tak suka makan buah dan sayur-sayur, saya memang rekomenkan produk kita ni organik. Kerana ia mempunyai fiber
dan juga ianya mengandungi jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan mungkin anda yang tanya, ni organik pun ada biji rin, ada biji benih. So dalam proses yang kita buatkan dalam bentuk organik, jadinya kesan untuk dia efek kepada gout adalah amat kurang. Okay, tumbuhan berubi, keledek, kentang, lobak merah, lobak putih. Ini terutama bagus pada saya lobak putih. Kalau anda tambah pun dalam untuk selalu kadang orang buat detox, selalu campurkan apple hijau, lobak putih dan juga celery. Ini antara selalu kalau orang buat detox punya cara. Bijirin bagus ya. Beras perang, oat, barley, jagung dan beras. So ini dalam organik kita pun ada. Protein yang kurang rendah purin adalah telur, yogurt dan juga susu. So boleh ambil. Dan rempah ratus. Contohnya anda ambil cengkeh ke, anda ambil kulit kayu manis ke, anda ambil halba ke. Selalu orang sekarang ni ada style-style suka ambil buat minum sebagai teh pun boleh guna. So anda dah tahu so apa makanan yang perlu anda elak dan apa yang anda boleh makan dengan banyak. Okay. So ini antara tentang gout. So saya pergi pada topik yang keduanya iaitu batu karang. So gout tadi disebabkan uric acid. So now kita nak tahu tentang batu karang. Bila kita cerita pasal batu karang, ianya adalah bahan ataupun benda yang keras yang akan terkumpul di dalam ini adalah buah pinggang kita, terkumpul dibelah, so nampak aja batu karang ni. Dan ataupun ianya di saluran air kencing, saluran air kencing dan juga pundi kencing. So ini tempat di mana batu karang boleh berlaku. So kalau ianya mungkin boleh dapat dikeluarkan, ada dua cara. Satu kalau dengan itu cara dalam pembuangan, keluar daripada pembuangan air kecil. Saya rasa mungkin ada orang yang ada berkongsi dengan saya sebelum ni pun memang sakit bila nak keluarkan batu karang tersebut. Jadinya bentuknya pun ini salah satu daripada antara boleh nampak juga batu karang. Ianya keras macam karang. So, jadinya orang akan tanya, apa sebenarnya batu karang ni? Adakahnya daripada karang laut? Okay, now, batu karang ni merupakan deposit keras terbentuk akibat pengumpulan mineral dengan garam. Wah, anda akan tanya, garam, mineral, adakah mineral dengan garam ni tidak bagus untuk badan kita? Jawapannya bagus untuk badan kita. Tetapi adakahnya mineral dan garam ini digunakan oleh badan? So, ini penting. Untuk menggunakan mineral dan garam, kita perlukan enzim yang cukup. Kerana ianya dapat meningkatkan lagi penggunaan ataupun penyerapan sel-sel badan untuk menggunakan mineral dan garam ini. So, ada mineral dan garam yang tidak digunakan dan dia akan termendap. So, jadi akan termendap, dia akan proses-proses akan pergi kepada buah pinggang. Ini tak bagus. So, that's why kita katakan kaitan antara dengan masalah pengumpulan mineral dan garam ini dengan enzim. So enzim penting, fungsi enzim untuk mineral dan garam ini dapat digunakan oleh sel-sel badan kita dan tidak terkumpul di dalam buah pinggang. Gitu ya. Kemudian punca buah batu karang. So diet, berat badan berlebihan, masalah kesihatan, terutama juga tentang yang berkaitan dengan orang kata tu kecil manis, darah tinggi, yang berkaitan dengan 3 serangkai, dan juga masalah kesihatan dan pengambilan ubat. Okay. Sekarang 10 hingga 15% rakyat Malaysia mengalami masalah batu karang. Wah, banyak tu, bukan sikit, bukan sikit. Dan nisbah penyakit batu karang mengikut jantina antara lelaki dan perempuan. Jadinya lelaki 2 orang yang mempunyai masalah batu karang, perempuan 1. Jadinya lebih cenderung kepada lelaki. Tapi gout tak setinggi gout. Gout tadi 5 lelaki, 1 perempuan. Batu karang 2 lelaki, 1 perempuan. So golongan umur yang tinggi yang berisiko yang diserang penyakit batu karang adalah 35-45. Kenapa? Kalau anda perasan, kita pun belajar bila tentang enzim. Semakin kita meningkat, jadinya enzim kita akan turun. Jadinya start 35 tahun, 40 tahun tu enzim sudah menurun. So that's why bila enzim menurun, jadinya
pengumpulan deposit mineral dan galian ini tak dapat terkumpul kerana tidak ada cukup enzim untuk untuk badan kita ataupun sel kita gunakannya. Alright. Understand dekat situ? Kemudian, ada 4 jenis batu karang. Batu karang pertama adalah batu asid urik. Tadi saya beritahu kan, asid urik kalau banyak dia boleh terkumpul menjadi batu karang. Kenapa? So, salah satu daripadanya adalah asid urik ni anda tahu tadi, kita sudah beritahu, ianya adalah diet yang tinggi kandungan purin. Dan untuk pesakit yang mempunyai rawatan kanser juga, terutama kemo pun, dia ada kesan di mana asid uriknya pun akan tinggi juga. Ini antara jenis-jenis batu karang, 8% saja, terutamanya daripada asid urik. Yang banyaknya adalah batu dalam bentuk kalsium. Kalsium. Dan anda akan tanya saya, kalsium patut bagus untuk badan. Kenapa kalsium ini orang kata tu menjadikan ini, mana kalsium tak bagus ke? Sebenarnya begini. Kalsium ni kita dapat daripada makanan di mana dalam makanan, walaupun kita ambil buah-buahan dan sayuran, kita ada banyak fiber, kita ada banyak mineral, kita juga ada banyak bahan-bahan orang kata mineral yang bagus, vitamin-vitamin yang bagus dalam sayuran dan buah-buahan. Tetapi ada satu compound dinamakan oxalate. Ini oxalate. Dan contohnya daripada kekacangan ataupun daripada buah-buahan dan sayuran pun juga. Apa yang berlaku adalah sekiranya kalsium yang tidak dapat digunakan oleh badan, dan juga kalsium dalam badan ni sebenarnya salah satu daripada fungsinya adalah untuk orang kata tu menguraikan oxalate. Tetapi sekiranya tidak ada enzim, kalsium di dalam badan kita tidak dapat menguraikan oxalate. So, itu satu permasalahannya. Kita memang perlu makan sayur, makan buah-buahan. Tetapi dalam sayuran buah-buahan dan kacang itu ada oxalate. So, bahan yang boleh menyebabkan batu kalsium ini. So, jadinya, ini amat penting. Saya nak mengaitkan anda. Kita perlu enzim yang cukup dalam badan untuk membantu kalsium kita bekerja. Bukan kalsium kita mendak di dalam, orang kata tu, di dalam saluran darah ataupun di bahagian-bahagian lain. Dan kalsium yang bekerja ini perlu dalam bentuk yang mudah untuk diserap oleh badan kita. So jadinya itu selalu kita lihatkan tentang jenis kalsium. Kita kena be careful apa jenis kalsium kita ambil daripada suplemen daripada luar. Nanti kita akan tekankan situ. Kemudian batu struvite. Batu struvite ini sebenarnya datang daripada yang berlaku. Ni tadi batu kalsium 75% batu karang disebabkan oleh batu kalsium. Batu struvite ini 15%. Ini selalu disebabkan oleh jangkitan saluran kencing. Terutama pada wanita. Cara kita kerana kita punya anatomi kita berbeza dengan lelaki. Senang, mudah. Maknanya mudah untuk jangkitan. So, batu struvite ni boleh disebabkan oleh bakteria. Kemudian batu sustain, ini hanya 2%. Ini selalu disebabkan oleh, orang kata tu genetik lah, permasalahan genetik, kebocoran dalam satu blok protein dalam buah pinggang, masalah genetik. So, 4 jenis ni, sebab tu saya ingin, di sini kenapa saya terangkan, mungkin pelik sedikit, saya nak terangkan ada kaitan asid urik, di mana ia boleh menyebabkan batu karang. Tetapi kebanyakan batu karang berlaku disebabkan batu kalsium. Kalsium yang orang kata tu yang didapati daripada compound oxalate yang daripada makanan. So, kalsium penting dalam badan kita, tetapi kalsium perlu kita cari kalsium yang bagus, yang mudah untuk diserap, digunakan oleh badan, dapat bergabung dengan oxalate ini. Kemudian kita nampak dekat sini apa lagi? Tanda batu karang. Kalau mungkin anda di antara anda mempunyai permasalahan ini, iaitu kerap buang air kecil.
Kalau buang air kecil, mungkin rasa bila pergi dekat tandas, rasa nak kencing, dah kencing, lepas tu rasa macam tak habis-habis. Keluar, lepas tu nak pergi lagi. So, kencing tidak lawas. Okay, satu. Kemudian mungkin lebih serius, sukar. Bila nak kencing sukar, sakit kita untuk buang air kecil. Okay. Itu kedua. Kemudian, sakit di bahagian kemaluan. Di bahagian utama, di bahagian hujung lah, tempat selalunya orang kemaluan. Tapi ini sebenarnya dekat pundi kencing selalunya kat situ. Kemudian kencing, makin lagi serius, kencing berbau busuk, berdarah dan bernanah. Ini maknanya sudah lebih serius. Okay. Dan mungkin kerana ianya berada di bahagian saluran darah, mungkin perut anda akan rasa macam perut tidak selesa. Okay. Dan ini akan membuatkan bila dah ada batu karang itu, dia boleh menyebabkan jangkitan juga. So, anda akan rasa demam. Dan antara yang mungkin anda tidak perasan adalah sakit belakang secara tiba-tiba. Okey. Kemudian nombor 8, sakit pinggang berdenyut-denyut seakan macam nak bersalin. Sakitnya. Itu. Kemudian ke-9, loya, rasa muntah, badan berpeluh. Berpeluh tak normal. So, di antara tanda-tanda batu karang yang memula tu yang nampak anda boleh identify. Dan mungkin kalau antara demam, sakit belakang, sakit pinggang, loya tu mungkin orang tak perasan tentang tanda-tanda ini yang disebabkan oleh batu karang. Okey, risiko batu karang. Okay. Pertama sekali, tadi kita dah tahu bahawa sebabnya adalah kita perlu jumlah yang tadi oksalat dan juga buah pinggang yang tidak kalsium yang tidak terurai tadi yang sebab itu perlu dikeluarkan. Kiranya tidak digunakan oleh badan, perlu dikeluarkan oleh badan. So untuk flush out, pertama sekali kita perlu air yang banyak. So risiko buah pinggang bila kurang minum air. Okay. Terutama bagi cuaca yang panas, banyak orang kurang minum air. Selalunya kalau untuk cuaca panas, anda kena lebih minum air kerana anda berpeluh lebih banyak. Risiko lagi bagi sejarah keluarga. Sekiranya mak bapa ada mempunyai masalah batu karang, mungkin ianya akan bawa kepada orang kata warisan ataupun anak-anak. Okay. Toksin daripada makanan. So, toksin daripada makanan. Kadang-kadang ada yang makanan tercemar. Contohnya lah, dulu yang serius di mana susu bayi di China yang ada orang kata tu ada plastik melamin jumlah kat situ. So toksin dalam makanan. Dan juga saya akan juga kaitkan jugalah sama ada anda mempunyai mengambil garam yang banyak, garam-garam daripada orang kata fast food, kentang, orang kata kentang lepas tu letak garam lagi, semua berbagai mempunyai garam yang berlebihan ataupun gula yang berlebihan bersama. Penyakit yang berkaitan tekanan darah tinggi, buah pinggang, thyroid dan juga gout pun, dan juga selain itu kencing manis, penyakit metabolik. Okey, antara lagi pesakit yang bedridden. Okey, kenapa? Bagi orang, terutamanya bagi orang yang uzur, okay, sudah meningkat umur dan dia terbaring aja di atas katil, tak dapat bergerak, mungkin jadinya tidak ada banyak pergerakan. Jadi di situ pengaliran darah tidak dapat lancar kerana tidak ada orang kata tu booster. So di sini ada risiko yang tinggi sekiranya orang itu ada masalah yang orang tu terlantar lama, ataupun orang panggil bedridden ataupun dekat dalam hospital dalam keadaan yang lama. Selain daripada itu juga adalah tentang umur. Semakin kita meningkat, semakin kita mempunyai risiko untuk ada mempunyai batu karang. So dah tahu tentang masalah dan juga risiko. Okay, so dah tahu tadi punca batu karang. So now kita lihat pula batu karang hempedu. Apa pula di manakah keadaan, apa beza dengan batu karang dan batu karang hempedu? So kalau orang panggil kidney stone dan juga gallstone. So untuk batu karang ni dia akan didapati di dalam pundi hempedu. So kalau anda nampak dekat sini, saya tunjukkan dekat mana pundi hempedu. Ini hati, ya. Dan untuk pundi hempedu ini dia tak sama, bukannya organ yang sama dengan buah pinggang. Dia terletak betul-betul di bawah hati dekat sini, bawah hati. Dan
sebenarnya kalau lihat kepada bentuk dia, mungkin dekat sini berbagai jenis. So pun memang banyak, boleh juga kita dapati juga. Dan mungkin punca ataupun orang kata tu bagaimana ini terjadi berbeza sedikit. Jom tadi kalsium dan oksalat. Now kita lihat pula. Okay. Untuk tahu tentang apa yang berlaku tentang orang kata tentang hempedu tadi, ya. Orang kata saya akan tekankan sedikit tentang apa itu hempedu. Okay. So hempedu ni dia adalah adalah pundi hempedu. Okay. So organ yang terletak di bawah hati, fungsi dia adalah untuk menyimpan hempedu, maknanya jus hempedu. Dan jus hempedu ini dihasilkan oleh hati. Okay. Peranan dia yang penting, amat penting adalah untuk penyerapan dan pencernaan lemak. So lebih banyak kita makan lemak, lebih banyaklah jus hempedu yang perlu dihasilkan oleh badan kita. Itu amat penting sekali. So jadinya, dan kalau ini berlaku, jadi hempedu ini akan keluarkan, merembeskan ke dalam pankreas, dan pankreas ini akan pergi ke dalam usus. Jadinya untuk pencernaan lemak. So now kaitan sekarang ni adalah kaitan di mana untuk ada kaitan dengan masalah lemak dari situ. So jadi tadi saya cakap, makanan yang sedang dicerna melalui bahagian atas usus kecil, jus hempedu akan dirembeskan. Okay. Jus hempedu ini mengandungi air, garam hempedu, kolesterol, lemak, protein dan bilirubin, iaitu satu produk akhir sel darah merah. So now, kalau anda nampak dekat sini tentang peranan hempedu ataupun orang kata tu pundi dan juga hempedu ni, kita dah tahu bahawa ianya adalah untuk menyerap dan mencernakan lemak. So jadinya sekiranya anda makin banyak makan lemak, makin banyaklah jus hempedu yang diperlukan. Okay. So apa pula batu karang hempedu? Okay. Dia berpunca dari peningkatan pengambilan makanan yang berlemak. Tadi saya beritahu kan, the more you makan berlemak, jadi you perlu ambil jus, you perlu, hati akan menghasilkan lebih banyak. Tetapi kadang-kadang hati pun terbeban. Kita beritahu, kita ada bercerita tentang enzim dan tonik hati terpenting kan. So jadinya sekiranya makanan berlemak ini kita ambil dengan kadar yang banyak. So jadi makanan yang berlemak ini akan menyebabkan kristal-kristal. So dekat sini orang kata biji-biji batu karang hempedu ini adalah orang kata batu lemak yang ada campur dengan juga gula, dan juga campur juga dengan garam, dan yang pentingnya adalah lemak-lemak. So untuk batu karang hempedu dia beza dengan gout dan juga dengan batu karang. Wanita berisiko 2 kali ganda untuk ini. Kalau wanita 2 orang wanita, 1 orang lelaki. So jadinya untuk batu karang hempedu ni banyak untuk wanita. Kenapa tak tahulah. Mungkin sebab apa obesiti adalah di kalangan wanita. Itu pun saya pun tidak. Dan kalau kita nampak pun tentang untuk menderita penyakit batu hempedu ni, banyak orang lelaki bila kena ada penyakit batu hempedu, dia relax je. So jadinya dekat sini sekitar untuk statistik di Malaysia, 16 pesakit wanita lebih tinggi berbandingkan 5% untuk lelaki dia menderita penyakit batu hempedu ni. So apa yang punca utama adalah makanan berlemak dan makanan berkolesterol tinggi. So itu antara. So sebab tu saya kaitan tadi berbeza dia punya punca, tetapi dekat ini lebih lagi serius kerana ianya berkaitan dengan lemak. So now tanda dengan dan gejala batu hempedu. So batu karang hempedu ataupun saya panggil batu hempedu. 80% tidak ada tanda ataupun gejala.
Selalunya bila dah ada tanda ataupun gejala, maknanya dalam bentuk yang begitu serius sekali. Maksudnya dalam bentuk yang kadang-kadang kita dah tak boleh nak buat apa-apa. Suplemen pun tak boleh apa. Sebab apa? Perlu buat orang kata surgery. So itu dalam keadaan yang sudah orang kata dalam bentuk yang serius. Tidak ada 80% tidak ada tanda ataupun gejala. Tapi tanda yang ada, okay, demam, loya dan rasa nak muntah, sakit yang berpempanjangan di bahagian atas kanan, kanan abdomen, okay. Dan juga tadi loya nak muntah, dan kemudian sekiranya ada penguraian bilirubin tadi, dia akan boleh menyebabkan masalah kulit gatal. So antara salah satu daripada tanda adalah kulit gatal, dan sekiranya dia efek bahagian hati pula, tadi kita bertahu bahawa tadi maknanya jus empedu dihasilkan oleh hati, dan kaitan antara hati itu penting, dan sekiranya hati itu yang terbeban dan dia boleh menyebabkan masalah kulit kuning ataupun mata kuning, itu jaundice lah kita situ. So ini ada tanda-tanda dan gejala batu empedu. So now, risiko batu karang empedu, pastinya diet lah tadi. Saya bercerita tadi, pastikan anda tidak mengambil lemak yang tinggi, kolesterol yang tinggi, makan makanan yang berkolesterol yang tinggi, ataupun garam yang tinggi juga, kerana ianya boleh bergabung. Okay, itu satu diet. Kedua adalah obesity. Perlu untuk menguruskan berat badan, kerana obesity anda nampak serius daripada topik 4 topik yang kita tekankan, ada sentiasa menekankan sekiranya kita obes, risiko permasalahan penyakit adalah lebih tinggi berbanding dengan sekiranya kita berat badan kita dalam keadaan yang ideal. Okay, kemudian penyakit diabetes. Kenapa penyakit diabetes? Kerana gula di dalam badan, saya ada kongsikan ketika kita terangkan tentang masalah kencing manis, dia adalah bentuk gula, tetapi badan kita akan convertkan ke dalam menjadi kolesterol. So jadi kolesterol yang banyak, sama juga bila saya akan terangkan kepada anda, okay, bila kita ada energi, tenaga kita, okay, sekiranya kita aktif, kita akan bertenaga, tetapi sekiranya kita duduk ajanya, bahan glukos ataupun orang kata tu bahan bakar ini akan convert menjadi lemak di bawah kulit kita. So itu akan menyebabkan obesity. Same pula untuk penyakit kencing manis, lemak atau gula di dalam darah ini sepatutnya tidak ada di dalam darah, dan badan akan convert, sistem badan kita akan convert gula dalam ini dalam bentuk kolesterol. So ini akan membuatkan risiko batu karang empedu lebih tinggi bagi orang mempunyai masalah kencing manis. Umur 60 tahun ke atas makin itu. Jantina adalah untuk wanita lebih banyak, dan untuk wanita estrogen boleh mempunyai boleh menyebabkan orang kata hormon estrogen, jika banyak, dia boleh menyebabkan batu karang empedu. So bagi wanita yang ada mempunyai menjalankan hormon estrogen terapi pun juga pun mempunyai risiko batu karang empedu. So bagi orang yang mengambil ubat kolesterol, ubat kolesterol pun juga mempunyai risiko batu karang empedu. So dah banyak, so saya beri 3 kat sini. So 3 ini iaitu asid urik. Yang pertama yang berkaitan dengan gout, ianya asid urik yang terkumpul di dalam sendi-sendi. Kedua adalah batu karang yang terkumpul di dalam buah pinggang, saluran air kencing dan pundi air kencing, dan juga batu empedu yang ada ataupun terkumpul di dalam empedu, pundi empedu. So adakah permasalahan ini berbeza? Anda tahu puncanya berbeza. Punca semua yang berbeza, uric acid, dan juga tadi saya cakap kalsium dan oxalate, kemudian tentang makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi. Yang penting adalah kenapa saya katakan berkait. 3 toksin yang berbeza yang ada dalam badan, kenapa ianya berada di situ? Sebab penguraian toksik tidak berlaku dengan bagus.
Itulah kaitannya. Kerana ianya perlu diuraikan dan perlu di flush out, dikeluarkan. Kenapa ini tidak berlaku? Salah satu fungsi adalah proses perkumuhan dalam badan kita tidak berfungsi dengan bagus. Dan untuk membantu meningkatkan fungsi perkumuhan di dalam badan dan juga untuk orang kata itu proses detox, kita perlu ada enzim. Ini adalah kaitannya ketiga-tiga yang mana ianya berkait. Okay. 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 So jadinya untuk detoksifikasi. Okay. Bagaimana kita dapat mengeluarkan toksin-toksin di dalam kita punya badan kita. Satu, dengan pembuangan air besar. Ya, jadi tadi ianya kaitan dengan hati, orang kata tu dengan hempedu, kemudian ke pankreas, dia pergi pada usus, dan kemudiannya dapat mengeluarkan daripada pembuangan air besar. So ini antara bagaimana kita mahu menjaga sistem pembuangan air besar kita dalam keadaan yang bagus, detoksifikasi ini bagus. Jadinya antaranya adalah pastinya kita mencari, tadi kita boleh kata recommend produk makanan-makanan yang tinggi daripada sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian atau bijirin. Okay. Kedua, untuk detoksifikasi, untuk flush out adalah menggunakan dalam untuk pembuangan air kencing, di mana ininya ada kaitan dengan buah pinggang dan juga pundi air kencing, untuk keluarkan toksin ini. Ketiga, yang jauhlah sikit, iaitu pernafasan, kerana kita akan keluar orang kata tu carbon dioxide keluar. Jadinya ini adalah toksin juga dalam badan, kerana ianya kalau terkumpul dia akan merosakkan paru-paru kita. Dan yang antara juga yang terpenting adalah orang kata tu flush out melalui perpeluhan. So peluh. So untuk batu karang, asid urik dan juga batu hempedu, kita akan fokus kepada untuk proses di dalam pembuangan air besar dan pembuangan air kecil. Dan ketiga, yang sedikit orang kata tu yang berkait will be adalah perpeluhan. Okay. So macam mana pembuangan air besar, pembuangan air kecil? Kita perlu detoksifikasi. So jadinya untuk kaitan organ sistem detoksifikasi berkaitan dengan batu dengan batu karang, dan juga orang kata tadi 3 permasalahan yang saya terangkan tadi. Kat situ hati, hempedu, pankreas, perut, buah pinggang, usus kecil, usus besar dan juga pundi kencing. Ini adalah organ orang kata detox yang kalau kita kaitkan dengan 3 toksin yang berbeza yang saya terangkan tadi. So bagaimana kita nak bantu? Saya sentiasa daripada permulaan sampai ke akhir penting bercerita tentang enzim. Betul? Okey. So di dalam CNI ada produk suplemen, life enzyme dan LAF. Okey. Bagi anda yang baru masuk di sini ataupun join di sini, bila kita cerita pasal enzim, sebenarnya enzim boleh kita dapat daripada makanan mentah. So jadinya anda boleh mengambil enzim ini, sejenis protein yang boleh anda ambil daripada makanan-makanan mentah, sama ada ikan sama ada daripada daging ataupun sayuran dan buah-buahan. Tetapi dalam keadaan yang seperti saya beritahu adalah anda perlu mengambil daripada bahan-bahan itu jumlah yang banyak, kerana badan kita orang kata tu mempunyai fungsi-fungsi yang pelbagai. Kita perlu mempunyai enzim yang pelbagai. Jadi untuk memudahkan anda, sebagai orang kata tu, sebab kita dalam orang kata tu dalam era teknologi, dalam era orang kata nak cepat. So suplemen enzim diperkenalkan di dalam CNI. Ada 2. Satu is life enzyme. Ini adalah orang kata tu enzim orang kata tu the first version. Kemudian adalah LEAF ataupun singkatan kepada Life Enzyme Advanced Formula. So jadinya orang akan bertanya, orang selalu bertanya dengan saya, apa beza di antara Life Enzyme dan Life Enzyme Advanced Formula? So ini orang kata tu bahannya sama, tapi untuk Life Enzyme Advanced Formula ada dimasukkan bijian yang lebih dan aktivitinya 2 kali ganda. 2 kali ganda. Ini antaranya yang kita ingin beritahu kepada anda. Tapi basicnya, fungsinya adalah ini. Di mana tugas Life Enzyme dan Life Enzyme Advanced Formula,
dia akan menguraikan makanan. Okay. Dia menguraikan toksin. Dia dapat mencucikan darah. Dia anti-inflamasi, antioksidan, antibakteria dan antivirus. Okay. Dan kemudian dia dapat untuk memulihkan sel-sel, orang kata mempercepatkan pemulihan sel baru. Dan yang keenam adalah mengawal, atur dan proses pemulihan. Ini adalah tugas life enzyme dan life enzyme advanced formula. So now, okay, bagi 3 toksin tadi, kerana ini toksin, setiap toksin bagaimana kalau dia dapat nak mencepatkan keluar, dia perlu dihancurkan dahulu. Sebab itu life enzyme ataupun life enzyme advanced formula, dua-dua dia ada mempunyai fungsi menguraikan toksin. So sama ada uric acid, sama ada batu karang ataupun batu hempedu. Jadi enzim proses untuk menguraikan toksin, ya, menguraikan yang batu-batu ini. Okay. Tetapi kalau jumlahnya padaan yang besar dan sebagainya, ia mengambil masa yang panjang dan juga sekiranya berada dalam dapat berkata tu batu hempedu mungkin disusah sedikit kerana ia ada dalam pundi hempedu yang tidak mempunyai aliran darah yang banyak. So jadi selalunya bila mempunyai sorry ya, saya sesama memang efek masih belum lagi 100% pulih ya. Kemudian untuk enzim dan life enzim mempunyai fungsi untuk mencuci darah. So setiap bahan yang ada di dalam saluran darah, okay, yang mungkin menyebabkan orang kata tu pengumpulan sebagai orang kata sumber batu karang tersebut, sama ada gula lebih ke ataupun garam lebih, dia dapat membersihkan, menguraikan, dapat flush out. So jadinya jumlah dekat sini menyebabkan risiko untuk batu karang itu dapat terkumpul. So satu, penguraian toksin, penguraian batu karang, uric acid ataupun orang kata tadi batu hempedu. Kedua, apa yang dalam saluran darah tu kita nak cuci. So ini adalah penting. Ketiga, bagaimana ia berkaitan ada anti-inflamasi. Tadi bila anda nampak anti-inflamasi lah bengkak kan. So bila ketiga-tiga permasalahan ini dia akan inflame, membuatkan organ tersebut sama ada hempedu ataupun buah pinggang ataupun di sendi-sendi dia akan inflame ataupun bengkak. So jadinya enzim ataupun life enzyme ataupun life enzyme advanced formula dia ada mempunyai anti-inflamasi dan antibakteria. So dikurangkan jangkitan kerana dalam badan kita pun ada bakteria. So kalau ada mempunyai inflamasi, dia selalu virus ataupun bakteria akan attack. So jadinya untuk mengurangkan risiko bakteria dan virus attack di dalam badan kita, so enzim bantu dalam hal ini. Okay. So bila dalam keadaan di mana organ-organ tersebut, sendi ataupun kidney ataupun pundi air kencing tadi rosak, so untuk membaik pulih, life enzyme dan life enzyme advanced formula dapat membantu. Okay. Untuk tugas pula LAF ada bantu lagi untuk kesihatan khusus, kesihatan hati dan kesihatan darah. Ketiga-tiga ini memang berkaitan rapat dengan proses untuk detoksifikasi. Anda tahu kan, hati adalah organ detox yang paling penting dalam badan kita. Dan enzim fungsi yang antara yang terpenting juga adalah untuk menguraikan toksin. Jadinya kalau hati amat bagus, dia dapat orang kata tu meningkatkan fungsi untuk detox. So jadinya bila dapat itu penguraian toksin-toksin yang saya terangkan tadi itu dapat kita bantu lagi. So selain daripada itu, enzim memang anda tahu adalah pemangkin tugas organ dan juga makanan kesihatan. So dia sebagai booster, ya, booster. Okay, now, okay, jadinya produk apa yang lain yang boleh membantu? Ya. Pertama sekali saya memang rekomenkan lah untuk detox. Kita ada satu lagi produk iaitu Neogenic. Ya, Neogenic adalah fiber yang mengandungi serat daripada buah-buahan, sayuran, bijirin dan biji benih. Okay, dalam bentuk organik. So organik dia punya function 5 kali ganda lebih bagus. Okay. Fungsi Neogenic ini dalam orang kata tu
dalam bagaimana ia membantu dalam orang kata tu untuk menghilangkan batu karang adalah dia dapat menyerapkan gula dan toksin, okey. Dia dapat cuci usus dan cuci darah, dan kerana ia sumber tumbuhan dia mempunyai vitamin mineral yang diperlukan untuk perawatan. Okey. Kemudian selain daripada ni organik, HSC omega 3. Kenapa? Ini adalah parti minyak ikan. Pertama adalah untuk mencairkan darah, untuk melancarkan peredaran darah. So jadinya toksin yang ada di dalam darah itu dapat dialirkan. Kedua, anti-inflamasi. So bengkak yang berlaku atau keradangan yang berlaku boleh kita reducekan dengan mempunyai HSC omega kerana dia anti-inflamasi. Dan HSC omega juga mengawal kolesterol dan juga tekanan darah tinggi. Ini anda sudah tahu juga kan. So selain daripada LF ataupun Life Enzyme Advanced Formula, saya rekomenkan Organic dan juga HSC Omega. Okey. Macam mana kita nak makan? Okey, kalau anda ambil Life Enzyme, ambil untuk detox perlu ambil banyak, 4 sachet. Ya, before breakfast, before lunch, before dinner, before sleep. Kalau anda ambil LF, anda boleh ambil 3 stick pada minggu pertama, ya, before breakfast, before lunch, before dinner. Dan kemudian seterusnya anda pada minggu yang kedua anda ambil 2 stick. Kalau before breakfast dan juga before dinner. Kalau anda nak teruskan 3 stick, saya lebih recommend. Kerananya proses detox perlu penguraian ini, perlukan enzim yang lebih. Organic antara 3 dan 4, anda boleh campurkan LF dan organic dalam ambil pada waktu yang sama. Dan HSC omega 3, 2 kapsul, maybe before sleep, sebelum tidur ataupun selepas breakfast. HSC omega 3 kita ambil selepas makan. Produk makanan tambahan yang lain, saya akan rekomenkan Marine Calcium Plus. Kenapa? Sebab dia ionic calcium dalam bentuk yang mudah diserap oleh badan dan dia mempunyai vitamin D. Jadinya fungsi dia adalah dia akan cari bahan komponen oxalate daripada makanan yang anda makan itu, dia gabungkan dan kemudian dia boleh flush out. Okay. Kedua adalah Roy Ginkgo, di mana Roy Ginkgo ni bagus untuk tekanan darah dan kesihatan kapilari, yang mana bahagian yang halus-halus, saluran darah yang halus pun dapat dilancarkan. Dan terakhir adalah Hot Spring Pro lah. Kenapa Hot Spring Pro? Kerananya ada air hidup, dia air beroksigen tinggi, dia ada mempunyai mineral tapi dalam bentuk mineral surih, mineral surih. So jadinya memang bagus untuk flush out kerana kita tidak mahu darah kita berasidik. Bahan-bahan yang kumuhan kita tak mahu dalam bentuk berasidik, kerana bila darah berasidik dia akan membuat pengumpulan batu-batu karang ataupun toksin-toksin yang saya terangkan tadi. Okey. So nampaknya langkah yang lain yang akan membantu, iaitu pertama senaman lah. We need to be active. Okay. Kerana dalam aktif proses untuk menguraikan toksin ini dapat dilakukan dengan lebih bagus oleh badan kita, jentera badan kita. Kedua, minum air yang banyak. Badan kita perlu kekal hidrasi. Ketiga, diet seimbang. Jangan hanya makan orang kata tu fast food saja. Jangan hanya makan daging saja. So makanan seimbang. Kawal berat badan yang keempat. Kita tak mau badan kita berat badan yang berlebihan. Sekali-sekala naik sikit tak apalah, tapi you try to maintain, kerana risiko penyakit amat tinggi sekiranya kita dalam mempunyai berat badan yang berlebihan. Kemudian kurangkan gula, garam dan lemak, kerana ada kaitan dekat situ tadi. Kemudian berhenti merokok. Jadi mungkin anda tanya, kenapa merokok pula kait dengan batu karang? Sebab ianya mempunyai berbagai jenis toksin di dalam rokok tersebut, dan sekiranya masuk di dalam badan, dia akan masuk ke saluran darah juga, dan it will affect. Okay, kurangkan pengambilan alkohol, dan terakhir, tidak mengambil ubat sewenang-wenangnya, terutamanya painkiller. Jangan ambil painkiller, dan juga janganlah ambil antibiotik sewenang-wenangnya, kerana dia akan efek orang kata tu kesan penguraian toksin ini. So jadinya maka di situ sahaja saya berhenti di sini. Dr. Zaidi, saya serahkan kepada anda. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cik Mazlah atas penerangan beliau berkenaan dengan
enzim gout dan batu karang. Saya harap kita semua dapat kutip apa ilmu yang Cik Mazlan kongsikan tadi. Ada banyak informasi yang dikongsikan dan kita harap kita boleh sarankan enzim untuk membantu permasalahan gout dan batu karang ini. Okey, baik. Untuk anda semua, ada berita istimewa sebelum kita ke sesi soal jawab. Seperti yang anda tahu, telah kita sebarkan promosi khas berkenaan dengan enzim online program ini. Untuk kali ini kita ada satu promosi, bukan satu tapi dua promosi istimewa, iaitu yang pertama promosi A, beli 2 kotak Well3 LEAF dan dapatkan percuma 1 kotak Well3 Neoganic dan juga 1 botol HSC Omega 3. Dan yang kedua promosi B, beli 2 kotak Life Enzyme dan dapatkan percuma 1 kotak Neoganic dan juga 1 botol HSC Omega 3. Caranya bagaimana? Caranya mudah saja. Dengan anda mengisi borang promosi khas enzim online program ni yang akan saya kongsikan sekarang. Jadi jangan lepaskan peluang ini, isi borang ini dan pastikan anda send ataupun hantar Google Form ini sebelum esok 20 September jam 6 petang. Dan promosi ini untuk pengetahuan anda semua hanyalah khas untuk mereka yang menghadiri program kita pada malam hari ini. Jadi cepat-cepat untuk isi program borang tempahan e-voucher dan kami akan talikan siapa yang isi dan juga kepada siapa yang menghadiri pada malam hari ini, kami akan hantar pada hari Rabu insya-Allah. Baik, saya ingin teruskan kita punya sesi pada malam hari ini sambil-sambil anda isi borang tempahan promosi online pada malam hari ini. Untuk ke sesi soal jawab, ada beberapa persoalan yang dinyatakan oleh yang ditanyakan oleh CEO kita pada malam hari ini. Yang pertama, mungkin saya boleh semak daripada Puan Hairun Beb binti Abu Bakar. Saya juga ada masalah gout, dari Cik Hairun Singapura, ingin nak tahu kenapa beliau tak banyak makan seafood tapi tetap kena attack gout pada bahagian jari, tak boleh genggam, dan beliau telah cuba enzim setiap hari 1 paket tapi masih belum baik sepenuhnya. Berapa paket yang sebetulnya kena ambil? Tadi Cik Mazlan ada kongsikan sedikit, mungkin Cik Mazlan boleh berikan pencerahan? Alright, terima kasih Puan Hairun. Tadi cerita tentang tak makan seafood kan. Tadi juga saya ada tekankan juga pemakanan yang tinggi purin selain daripada seafood. Seafood. Jadinya mungkin boleh lihat kembali apa jenis makanan yang tinggi purin. Dekat situ ada tulis. Dan juga kalau anda selain daripada sekiranya anda juga jangan ambil gula yang berlebihan juga. Selain daripada tinggi purin, makanan-makanan yang anda perlu elakkan purin bukan hanya seafood, contohnya organ dalaman tadi, contohnya sayuran yang tertentu kita beritahu tadi kan. Jadi di sini memang itu satu yang saya nak berikan. Kedua, bila kita lihat tentang permasalahan risiko adalah bila kita berbadan orang kata tu saiz yang besar, jadinya dia akan meningkatkan risiko lagi. So ada kaitannya juga so jadinya kalau kita maintain lagi aktif, maintain, kita akan benda akan boleh nampak lagi rendah. Dan selain daripada tadi apa makanan purin yang anda elakkan, bukan hanya seafood, boleh lihat kembali. Kedua adalah gula yang tinggi pun jangan ambil kerana ada kaitan, ia akan efek juga. Dan kemudian untuk enzim, tadi saya beritahu, saya tekankan bahawa untuk detox kita perlu menguraikan toksin dengan perlu banyak. So jadinya untuk ini saya recommendkan, kerana di Singapura kita ada Life Enzyme, tidak ada Life Enzyme Advanced Formula. So ambil Life Enzyme bukannya 1 paket satu hari, 4 paket sehari, dan anda ambil selama 3 bulan.
So kalau nak tambah dengan neogenik bagus. And live enzyme campur dengan neogenik, ambil before breakfast, before lunch, before dinner. Dan juga mungkin nak tidur pun boleh ambil. So this one adalah orang kata kombinasi untuk flush out. Flush out orang kata tu uric acid tadi tersebut. So sampai 3 bulan. Dan kemudian after that Puan Hairun tengok tentang ini. So jadinya dua perkara di sini. Satu, jumlah enzim perlu ditingkatkan. Kedua, makanan yang tinggi purin itu bukan hanya daripada seafood. Saya harap Puan Hairun juga mengekalkan berat badan, minum air yang banyak untuk flush out dan sebagainya. Okey. Okey, baik. Terima kasih Cik Mazhar atas pencerahan. Saya harap kita semua dapat manfaat daripada persoalan tadi. Kemudian seterusnya, ini dia memang direct spesifik daripada Syah Alia. Ikan bawal hitam tak boleh makan dia, okey? Tadi Boleh. Cik Mazhar diterangkan, boleh. Boleh. Ikan bawal hitam ni, dia orang kata tu purin dia orang kata medium lah, sederhana. So anda boleh makan seminggu sekali boleh, tak ada masalah. Kalau makan setiap hari ikan bawal hitam pun jemu juga kan. Seminggu sekali okey tu. Boleh. Okey, baik. Kemudian ada perkongsian daripada Cik Razif, okey, daripada Pasir Gudang, makan yang sedap-sedap tak boleh makan, suka makan udang. Dan lepas itu makan enzim. Betul. Okey. Kemudian beliau juga kongsikan siapa yang kena batu karang memang kena minum batu karang, terutama pada topik kita malam hari ini. Semua keadaan penyakit tersebut memang memerlukan minum air yang banyak dan cukup pada setiap hari supaya membantu badan kita untuk detox, apatah lagi apabila kita juga mengamalkan enzim daripada cyanide ini. Okey, baik. Seterusnya daripada Tuan Irman Harmi. Okey, ada satu persoalan yang menarik juga yang memang kita selalu tanyakan, adakah pengambilan vitamin C berlebihan boleh menyebabkan kita terkena batu karang? Jawapan dia tidak. In fact dia dapat membantu kerana vitamin C, ester C kita mempunyai kalsium karbonat, dan kalsium karbonat ni membantu untuk orang kata bind dengan oxalate yang kita dapat daripada makanan. So it helps untuk orang kata tu menggabung atau mengikat oxalate. Yang oxalate ni yang akan menyebabkan batu karang. So jawapan dia membantu, orang kata lebih memang bagus untuk orang kata tu risiko, mengurangkan risiko terkena batu karang. Dia langsung tidak menyebabkan batu karang. Okey, baik. Jadi terjawab sudah persoalan adakah vitamin C atau terutamanya ester C daripada cyanide malah dapat membantu dalam permasalahan berkenaan dengan batu karang ini. Baik. Okey. Saya lihat perkongsian daripada Puan Salina Idris, tiada enzim, tiada kerupan. Beliau juga menyertakan get well soon, My Lady in Red. Okey, semoga Cik Mazhar cepat sembuh. Okey, baik. Alright, saya lihat ada perkongsian daripada Christina Awi, adik saya makan daun ubi kayu pun gaut terus. Betul. Mungkin salah satu yang untuk gaut ni mungkin saya boleh berkongsi sedikit. Setiap individu dia unik. Ada masing-masing, ada yang boleh makan seafood, ada yang tak boleh makan seafood, ada yang boleh makan kacang-kacangan ataupun tidak. Tapi pastikan untuk kita tahu apa yang kita makan yang sehingga boleh trigger ataupun menyebabkan punca permasalahan tersebut. Okey, baiklah. Terima kasih kepada semua. Ramai yang datang dan untuk untuk borang pesanan tempahan e-voucher melalui Google Form tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Terus untuk isikan borang tersebut untuk dapatkan promosi istimewa ini dan pastikan anda semua untuk mengisinya dan menghantar sebelum hari esok, okey, 20 September jam 6 petang. InsyaAllah nanti hari Rabu kita akan talikan semua sekali dan kita akan hantar kepada anda e-voucher tersebut. Baiklah, jutaan terima kasih kepada mereka yang bertanya. Saya ingin teruskan perkongsian saya sebelum kita tamat pada malam hari ini. Ada sedikit lagi, okey, berkenaan dengan promosi, iaitu ada promosi yang masih lagi berlangsung untuk anda. Selain daripada promosi khas pada malam ini, iaitu promosi berkenaan dengan Royal Jelly, iaitu beli 2 Royal Jelly 15 sachet, okey, dan dapatkan cuma 1 kotak lagi
yang bernilai RM69 di Malaysia dan RM73.20 di Brunei. Dan tawaran ini hanya 16 hari dan akan berakhir pada 30 September ini. Okey, seterusnya baru lagi, masih lagi panas-panas yang akan bermula pada hari esok. Tawaran terhad 7 hari untuk Malaysia dan Brunei sahaja. Beli satu collagen peptide dan PWP kotak yang kedua pada harga hanya RM50 di Malaysia dan RM53 di Brunei. Jadi salah satu lagi produk yang memang bagus untuk sendi dan juga kecantikan kulit terutamanya. Okey, itu collagen peptide dan promosi ini bermula pada hari esok 20 September sehingga 26 September ini. Jadi dapatkan promosi ini di center CNI terdekat anda, alright. Kemudian seterusnya, okey, sebelum kita mengisi borang maklum balas, mungkin kita nak kerjasama semua untuk on video untuk kita ambil gambar bersama. Okey. Alright, kejap ya. On video, alright. Pastikan semuanya. Alright, ada beberapa page di sini sebentar ya. Okey. Okey, ada 3 page malam hari ini. Ada 101 orang partisipan. Okey. Alright, untuk page yang pertama sebelum saya kongsikan borang maklum balas. Page yang pertama, 1, 2, 3. Okey, itu page yang pertama. Kita pergi ke page yang kedua. Okey, page yang kedua. 1, 2, 3. Right. Page yang ketiga, page yang terakhir. Okey. 1, 2, 3. Okey. Alright. Okey, dan sekarang sebelum kita berakhir, ada satu lagi informasi yang ingin saya kongsikan kepada anda semua, iaitu berkenaan dengan borang maklum balas. Okey. Saya harap anda dapat bantu kami untuk mengisi borang maklum balas yang saya akan kongsikan di ruangan chat box sekarang, dan berikan maklum balas anda berkenaan dengan program kita pada malam hari ini, iaitu enzim gout dan juga batu karam pada 19 September malam hari ini, dan typekan dan di ruangan komen jika anda telah mengisi borang tersebut. Okey, seterusnya sambil-sambil anda isi borang maklum balas untuk program kita, ada satu lagi informasi yang ingin saya kongsikan kepada anda. Pada hari esok 20 September, hari Selasa jam 9 malam di Zoom, okey, kita ada satu program yang sangat istimewa, iaitu EBLC Leadership Fundamental dengan topik komunikasi efektif dan pengurusan diri bersama 3 orang speaker, iaitu Mr. Chan Kok Liang, Double Diamond Agency Manager, Mr. Kong Siu Weng, dan Ruby Agency Manager Encik Nazari, yang akan membicarakan topik yang sangat menarik pada hari esok. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama mereka untuk terus kita belajar dan juga menimba ilmu dalam program EBLC. Alright. Sehingga kita berjumpa pada hari esok. Okey, kita telah sampai di penghujung acara ini. Okey, saya berharap kita semua mendapat manfaat atas perkongsian speaker kita yang sangat luar biasa. Jutaan terima kasih diucapkan kepada konsultan kanan pemakanan CNI, iaitu Cik Mazhar Ibrahim, dan atas kesudian beliau berkongsi ilmu dan juga pengalaman berkenaan dengan topik yang sangat istimewa, enzim gout dan batu karang. Saya harap kita semua mendapat manfaat daripadanya. Terima kasih juga kepada anda semua yang hadir pada malam hari ini dan menjadikan kelas kita, sehingga kita berjumpa lagi di program eksklusif berkenaan dengan enzim pada masa akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua.